mufrad. Muka 23 25. Oh, okey. Nombor sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق لا صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran dapat kita sambung lagi pengajian kita, kitab yang sangat berkat yang bernama kitab Munyatul Musalli. Kita masih lagi bincang berkaitan dengan sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Ya. Dalam sunat hay'ah yang ke-10. Bukan. Ke-11. Sunat hay'ah yang ke-11. Sebelum ni kita bahas berkaitan dengan takbir intiqalat. Kemudian kita bincang berkaitan dengan angkat tangan. Itu yang paling dekat sekali lah. Angkat tangan ketika sembahyang tu disunatkan angkat tangan. Kemudian angkat tangan ketika nak rukuk, ketika yang paling cantik tatkala kan, tatkala nak rukuk, tatkala nak bangkit daripada rukuk, tatkala nak bermulanya angkat kepala. Tu sebut dobik cantik sangat tu. Jarang kitab tulis sampai macam tu punya dobik cantik. Kata sebab kalau nak kira, yang kita tahu angkat tangan tu ketika daripada rukuk ke i'tidal, sunat angkat tangan kita tahu, tapi dobik nak bila nak angkat tangan tu tak ada kan. Payah nak cari kitab ada. Bila mula, bila tak ada dobik, bila mula nak angkat kitab, nak angkat tangan dalam kitab-kitab ada, tapi biasa kita usaha lah. Kitab-kitab Melayu ni jaranglah dibahaskan. Jadi akhir sekali kita kata kalaulah disunatkan angkat tangan tu daripada rukuk ke i'tidal, sunat angkat tangan, angkatlah bila-bila pun. Itulah. Sedangkan dia ada dobik dia. Dia bukan angkat bila-bila. Jika angkat tak kena pada masanya, maka angkat tu dikira dua gerakan ajnabi, dua gerakan asing. Jika tambah satu lagi, batal sembahyang. Kalau saya tak tambah lah, jika tambah, batal sembahyang. Dan jika tak tambah sekalipun, tetap juga tak ada pahala kat situ. Sebab angkat tangan bukan pada tempatnya. Sebab tak ada dobik dalam kitab. Cuma kitab kita cantik ada. Maka amallah kitab musalli je pun. Iaitu dobik angkat tangan tu daripada rukuk nak i'tidal tu bila mula angkat tangan. Adakah setelah dah i'tidal baru angkat tangan? Tidak. Dia kata kat sini permulaan angkat tangan keduanya bersama-sama angkat kepala. Maknanya angkat tangan ketika rukuk, bukan angkat tangan ketika i'tidal. I'tidal tu sudahkan, habiskan tangan je. Habiskan tangan pula. Habiskan angkat bila i'tidal tu. Maknanya bermula angkat ketika
rukuk. Sebab tangan disebut tangan ada kat kepala lutut. Bila tangan dekat kepala lutut, nak bangun ke i'tidal, kena angkat tangan. Mulalah angkat. Angkat. Nak bawa pergi mana ni? Ada dua yang selalu orang buat. Satu dia angkat untuk letak kat bawah je. Bila dah i'tidal lah baru angkat. Maknanya nak pergi ke mana tangan ni? Nak pergi ke bawah dulu. Angkat tangan daripada kepala lutut, nak pergi bawah dulu. Lepas tu nanti baru nak angkat masa i'tidal. Tu cara yang salah. Cara yang betul, angkat tangan waktu tu lah. Cuma macam ketika rukuk, macam mana nak angkat tangan ke sini? Jadi standby lah. Angkat daripada kepala lutut tu. Standby lah, angkat. Barulah i'tidal. Masa i'tidal tu jatuh. Dah tu yang jatuh tu. Tapi ada cara yang orang buat juga cara. Tak salahkan orang buat pun, sebab tak ada lobik dalam kitab-kitab. Biasa kata sunat angkat tangan daripada rukuk kepada i'tidal. Jadi bila nak angkat? Tapi cuma itulah, maknanya angkat tangan daripada rukuk tu dah mula angkat dah. Jadi maknanya tak boleh berhenti lah. Daripada rukuk tak boleh berhenti angkat tangan. Makin slow angkat. Pop, masa ni dah dekat sini dah. Lepas tu baru jatuh. Jatuh tu ketika i'tidal. Sebab cantik dobit kita. Musalli je. Kadang kita ngaji kita musalli je. Cantik dobit. Lepas tu sebab tu kata tatkala bangkit daripada rukuk. Maksud tatkala tu bahasa lain dia panggil beserta, boleh tak? Beserta, seiring, boleh tak? Tatkala kan? Ataupun on the way, lagi senang. On the way daripada rukuk nak pergi ke i'tidal. Masa tu angkat tangan. Okey. Jadi jika dia bangun dulu baru angkat tangan, pertama batal ke? Mungkin tak batal sebab dua gerakan tu baru dua. Dia tiga baru batal. Kenapa kira? Sebab angkat tangan tu tak disuruh. Angkat tangan ketika rukuk, nak pergi i'tidal, bukan ketika i'tidal. Maka gerakan tu dikira gerakan asing, gerakan ajnabi dia panggil gerakan asing, menyebabkan dikira dua. Tambah satu lagi batal. Tambah kaki ke tangan ke gerak anggota besar, batal lah sembahyang dia. Sebab itu gerakan yang tak disuruh. Dia pergi buat. Yang disuruh masa bila? Yang disuruh masa rukuk. Nak naik ke i'tidal, on the way. Okey. Itu kita bahas malam panjang 2 hari lepas kan, panjang lebar agak tu. Kemudian yang 10 juga sunat angkat tangan tatkala bangkit. Sama juga tatkala tu seiring beserta dalam perjalanan, sama tu tatkala tu bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam, sama. Daripada sujud nak bangun mesti kena angkat tangan. Kalau tidak macam mana nak bangun sujud? Maka mulalah angkat tangan. Cuma nak angkat macam mana? Daripada bawah dah angkat macam ni? Taklah, ikutlah badan dia. Ikut. Bila ketika berdiri je, rakaat yang ketiga tu, apa pula dia sujud? Daripada duduk. Sujud lah benda je. Rakaat kedua, rakaat ketiga kan tahiyat awal. Daripada tahiyat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala mana ada. Lepas tu, nak bangun kan? Nak bangun tu, letak tangan dekat atas bumi, atas lantai. Sebab nak bangun ni, tak letak pun tak apa. Kita kata letak. Bila letak, bermulalah angkat tangan. Kalau tidak nak bangun macam mana kan? Angkat. Ketika berdiri tu dah macam ni lah. Lepas tu jatuh. Maknanya qiyam tu ketika berdiri hanya untuk menjatuhkan tangan sahaja. Bukan menaikkan tangan, bukan mengangkatkan tangan, tidak. Yang ini dobit hanya kitab-kitab tertentu je. Kebanyakan kitab tak tulis bila nak angkat. Maka orang buat suka-suka lah. Macam mana? Tak ada dalam kitab. Tapi kitab-kitab besar ada, malah untung kita. Kitab nipis pun ada, kitab musalli. Jadi angkat bukan ketika berdiri. Berdiri tu nama i'tidal, berdiri tu nama rakaat yang ketiga, bukan. Angkat ketika dalam perjalanan. Bila berdiri tu maksud jatuh dah. Okey? Kecuali takbiratul ihram. Tak boleh buat apa dah. Macam mana nak angkat? On the way daripada duduk tu. Oh, dah imam dah takbir dah. Daripada duduk dia bangun Allah macam tu. Kelakarlah. Tak boleh buat apa sebab dah memang berdiri dah. Dan waktu tu pun tak semayang lagi. Jadi terpaksalah angkat tangan ketika berdiri. Dan antara rukun semayang adalah berdiri, dan antara rukun semayang juga adalah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jadi tak boleh buat apa dah. Jadi terpaksa angkat tangan ketika berdiri. Itu hanya takbiratul ihram. Ketika nak rukuk daripada berdiri, angkat tangan, kena pergi terus tangan terus. Bukan angkat dulu baru jatuh baru pergi. Tidak juga. Tak. Sebab masa angkat tu bermulalah untuk pergi ke rukuk. Lepas tu jatuhlah dekat lutut dia. Macam juga ketika bangun, mulalah angkat tangan. Agak-agaklah angkat. Sehinggalah sampai ke i'tidal, waktu tu dah habis angkat dah. Habis tu nak buat apa? Jatuh lah. Okey. Biasanya dah lah kat situ kan, hamidah tu. Macam tu juga tahiyat awal. Nak naik tu dah mula angkat tangan. Cuma nak angkat macam mana tu masing-masing lah. Macam mana nak angkat? On the way tu.
Yang penting bila dah berdiri, tangan hadap macam ni dah. Tu yang penting. Lepas tu jatuhkan je. Okey. Habis itu cerita lama. Cerita lama apa? 2 hari lepas. Lama tu. Okey. Cerita malam ni pula. Qala al-muallif rahimahullah taala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Yang ke-11 kata pengarang dan setengahnya. Setengah daripada sunat hay'ah. Setengah daripada itu. Maknanya banyak sunat hay'ah. Mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali di dalam rukuk. Kita up lagi terus. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih di dalam sujud 3 kali. 3 kali. Jadi maknanya sujud, rukuk dan sujud ada bacaan yang sunat. Maka sekurang-kurang sunat bacaan sunat hay'ah tu adalah subhana rabbiyal azim tambah lagi wa bihamdih sunat hay'ah yang lain. Maknanya subhana rabbiyal azim tu satu sunat, wa bihamdih satu sunat yang lain. Sama juga subhana rabbiyal a'la tu satu sunat, wa bihamdih itu sunat yang lain. Jadi dapat 2 kat situ lah sunat hay'ah. Maksud dia maha suci Tuhanku, kalau subhana rabbiyal azim tu maha suci Tuhanku yang maha besar serta dengan kepujiannya, wa bihamdih tu kepujiannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala kepujiannya. Itulah maksud dia. Tak tulis maksud sini. Daripada Uqbah bin Amir, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Surah apa tu? Fasabbih bismi rabbikal azim. Lupa dah, baca selalu. Surah apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Surah apa? Ujung ayat last sekali tu. Tak ingat. Banyak makan kepala, banyak makan semut ni. Biasa baca dah tahu ayat pun ayat terakhir last sekali syok je baca. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tak ingat surah apa. A'la ghasyiyah. Ghasyiyah hujung dia apa? Ghasyiyah bukan. Apa? Ghasyiyah bukan. Fajr. Bukan juga. Surah apa? Wasyamsi wa duhaha. Bukan juga. Apa? Takkan seorang tak ingat. Malukan masjid pelindung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tu je ingat. Jeng gula. Lagu ingat. Aduh. Tak ingat langsung lah. Baca selalu. Nak kena cari pula. Abasa bukan. Surah apa tu? Ada surah tu biasa baca. Nazi'at pun bukan. Amma pun bukan. Ujung dia apa? Buang masa tunggu ni. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tu ada orang kat rumah ada tolong tak? Kita tengok ya. Orang kat rumah ada tolong tak? Dalam tu. Tak ingat lah. Kita tengok. Sama lah. Yang kat rumah pun sama je lah. Ada satu ayat Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turunnya ayat tu, turun ayat tu, Lahab, Al-Lahab 10, apa yang 10? Nak tolong pun tolonglah sungguh-sungguh. Bila turunnya ayat tu, maka turun ayat tu kata lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Masa turun asbab tu, turunnya ayat tu, kemudian qala Rasulullah SAW beritahu kat sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Bacalah ayat tadi tu dalam rukuk kamu. Fasabbih bismi rabbikal azim tu bacalah dalam rukuk kamu. Tapi kena ubahlah sikit. Sebab nak baca dalam rukuk tu zikir. Fasabbih bismi rabbikal azim tu ayat Quran. Nabi suruh baca. Jadi maka ubah sikit bagi kena dengan dia punya ni susunan ayat ni. Jadi subhana rabbiyal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Lebih kurang sama lah. Waqiah. Waqiah. Jenggoh lah baca semua tu. Kata biasa baca. Terima kasih Kak. Siapa ni? Doktor kita. Terima kasih banyak-banyak. Tolong. Kan biasa baca kan Waqiah. Macam mana? Malu kat doktor je. Doktor boleh jawab. Okay. Bila turunnya surah Waqiah ayat yang terakhir tu, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Bacalah ayat tadi tu dalam rukuk kamu.
Maksudnya baca macam tu. Jadi sebab dia tasbih, maka para sahabat dia membaca subhana rabbiyal azim. Tu maksud yang sama. Okey, kemudian ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, yang ni tak tahulah, jangan kalau tak tahu. Masa turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, masa turun ayat ni surah al-a'la tu, maka Nabi kata bacalah ayat tadi tu, ayat pertama tadi tu dalam sujud kamu. Cuma taklah baca sabbihisma rabbikal a'la, ubahlah sikit ayat tu supaya jadi sesuai dengan zikir wirid dalam tu, iaitu sabbihisma rabbikal a'la. Sebab tu disunatkan ketika fasabbih bismi rabbikal azim, diam kejap, baca subhan, jawab, bukan baca, macam jawab balik, subhana rabbiyal azim. Yang biasa kita baca surah apa? Yang jawab juga tu alaysallahu biahkamil hakimin, kan? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dan banyak ayat lain lagi, ada berbelas-belas ayat yang bila kita baca kita sunat jawab. Kita sunat jawab balik pertanyaan ayat tu. Jadi ketika baca fasabbih bismi rabbikal azim, berhenti kejap, subhana rabbil azim, sunat. Samalah macam ayat tu, ayat surah apa tu? Surah apa tu? Bukan Iqra. Tin Watin kan, surah At-Tin tu, samalah jawab juga. Banyak lagi surah saya lupa. Banyak lagi. Antaranya sabbihisma rabbikal a'la. Ini jap. Subhana rabbiyal. Seluruh je macam sama macam tu juga. Subhana rabbiyal a'la. Betul? Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa, sama. Sunat juga jawab, macam jawablah, macam jawab. Cuma yang sunat jawab tu adalah orang yang baca, bukan makmum. Makmum tak payah. Makmum baca surah nanti kalau kata makmum tu bacalah. Kalau dia baca, sunatlah makmum tu untuk jawab. Istilah kita panggil jawab lah ayat tu. Kalau siapa yang sunat baca, siapa yang sunat jawab, orang yang baca. Saya guna perkataan jawab. Ada sunat ditambah wa bihamdi. Cuma hati-hati jangan tersilap baca macam ni. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dah betul kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mi tu biarlah bunyi. Janganlah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Walaupun masih dapat pahala, masih lagi sah dia pun zikir. Sebab dia bukan ayat Quran. Janji tak mengubah makna. Tapi tak kena kan? Kan mim tu hidupkanlah mim tu sebab nak sambung. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, tu cantik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih pun boleh juga. Cuma sebab dia zikir tak ada masalah sangat. Malah qul huwallahu ahad, kalau kita niat nak zikir pun kita boleh baca straight walaupun tak tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya macam saktah pula tu. Boleh sebab kita niat zikir macam duk baca tahlil tu. Subhanallah, tak tarik nafas pun. 3/3 juga zikir. Cuma bila nak sambung tu dalam masalah ni, subhana rabbiyal azim ni cantiknya sambunglah. Subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi. Dan tapi subhana rabbiyal a'la tak adalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup lah. Jangan tersalah pula. Subhana rabbiyal a'la mi wa bihamdi. Dia terpengaruh dengan subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi. Dia subhana rabbiyal a'la mi wa bihamdi juga. Jangan terpengaruh dengan subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi. Takutlah. Dan ketika baca subhana rabbiyal azim, masa tu jangan sekadar baca aja. Kalau baca dia sekadar zikir mulut. Dia kena zikir hati sekali, sebab kitab kita kitab fiqh tasawuf. Dia kena masuk tasawuf juga, iaitu ketika membaca tu faham maknanya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Rasa dekat hati rendah, rasa dekat hati bukan rendah, kecil-kecil ataupun lemah kerana terpaksa tunduk itu. Tunduk tu menandakan kita respect orang yang kita nak tunduk. Kalau orang lah, kalau orang kita respect kat dia, kita tunduk sikit. Tapi tunduk banyak, rukuk tak boleh. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata haram. Yang muktamadnya kata haram, tunduk macam orang Jepun tu. Nak tunduk sikit sikit. Malah jika bangun pun setengah ulama tak bagi. Dia datang je pakat bangun. Tok guru datang pakat bangun, setengah ulama tak bagi pun. Bangun bila dia datang bangun. Setengah kata boleh nak memuliakan kan, setengah kata tak bagi bangun. Apa nak bangun? Kalau lah ulama datang pun tak bangun. Kalau bangun nak pergi salam tak apa, bangun maksud macam tu, datang bangun. Tu tak boleh. Setengah kata boleh, harus, tapi setengah kata tak boleh, tak dibenarkan. Kalau lah ulama tu
Tapi dia bangun, kita nak pergi sambut dia, nak persila, memang kena bangun, takkan nak mengesok macam tu kan. Bangunlah, cuma bangun kerana memuliakan tadi tu. Kalau ulama pun tak boleh, ada sebagian ulama tak benar. Kalau negara aku bangun, apa cerita? Tak, negara aku kau tak bangun, boleh bangun Nak respect macam mana? Respect kat lagu tu. Lagu lah kan, bukan bendera. Bendera okey lagi. Itu kita bahas bab lain lah. Bab apa? Hubbul watan minal iman. Sayang dekat bangsa sebahagian daripada iman. Kalau bahasa kita kampungkan lagi bahasa tu, sayang, cinta pada Melayu sebahagian daripada iman. Kita kampungkan lagi. Hubbul watan minal iman. Itu kita bab lain, bab kenegaraan. Kena sayang bangsa kita. Benar sayang. Bangsa Melayu kita ni kena sayang. Bukan kata Melayu tak penting Islam. Ya betul. Islam nombor satu, tak atas kepala, junjung. Tapi kelek apa? Bangsa. Nabi sayang bangsa dia. Malah hubbul watan minal iman. Sayang bangsa sayang pada bangsa dia sebahagian daripada iman. Tapi kena duduk tempat dia lah. Duduk celah ketiak. Jangan duduk atas kepala. Itu dia panggil kebangsaan pula. Itu tak atas kepala. Islam duduk sini. Tak, Islam atas. Dia cuma kilik je. Apa-apa lepas je biar dia jatuh. Bila lawan dengan yang duduk atas kepala tu. Dalam bab kenegaraan. Nanti insya-Allah kita masuk bila-bila, tahun bila tak tahulah. Habis kitab ni pun dah bila. Jadi ketika baca subhana rabbiyal azim, maka rasa diri tu lemah, kecil kerana terpaksa tunduk. Tunduk pula macam tunduk rukuk tu. Terpaksa tunduk pada Allah. Maka rasalah kecil ataupun lemah. Dan ketika subhana rabbiyal a'la, rasa hina, rasa rendah dan hina. Kerana terpaksa letak kepala sampai ke lantai tu. Tak hina tu. Macam tu. Malah siapa yang meletakkan kepala dekat lantai dengan niat untuk memuliakan orang tu sehingga sampai sujud macam tu, haram, dosa besar. Kalau kata menganggap dia seperti Tuhan, sujud tu kafir terus. Jadi tiba-tiba ketika sembahyang letak kepala dekat lantai. Letak juga kepala dekat lantai. Maknanya hina, rendahnya kita. Bila wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kita menghadap Allah. Letak. Maksudnya kena rasa hina lah. Jangan rasa tu, rasa hina. Masa malah tempat keluar najis waktu tu lebih tinggi daripada otak kita. Otak kita yang kita kata cerdik sangat tu, pandai cari duit, pandai buat bisnes, semua pandai. Pandai sampai naik pangkat, pandai belajar, pandai. Letak kat mana ketika menghadap Allah? Lebih rendah daripada tempat keluar najis. Tempat keluar najis lagi tinggi. Maka waktu tu rasalah kehinaan tu. Kalau tidak, tak guna. Bukan tak guna, tak sampai maksud sujud. Maksud rukuk dan maksud sujud tak sampai. Jika tak rasa hina, tak sampai. Sebab tu juga tak digalakkan bawa sejadah sendiri untuk sembahyang. Dan tak digalakkan sejadah tu tebal-tebal. Tak galak sangat. Tak galak. Ni cerita dalam keadaan bukan sekarang lah. Sekarang ni masalah penyakit, tu masalah cerita lain. Masalah biasa-biasa ni, dulu-dulu kan, tahun lepas, kan 2 tahun lepas, suatu waktu yang dahulu. Tak tahu bila lah. Tahu tak anak-anak, cucu-cucuku sekalian, dulu kita makan boleh dekat kedai. Sekarang tak boleh. Pandai dia buat kartun tu. Dia cerita cucu nanti lagi 10 tahun. Tahu tak, kami dulu kan, masa kami muda-muda kecil-kecil dulu, kami makan di kedai. Sekarang ni korang tak dapat merasa makan di kedai. Tengok cerita tu. Pandai dia. Tapi dah boleh makan dah kan. 2 orang tak? Kan? 2 orang nyentik. Boleh ngeteh pandai. Kopi lah. Jadi tak digalakkan bawa sendiri tanpa alasan lah. Alasan ni kita yang untuk PKP ataupun untuk masalah penyakit COVID ni, jangan cerita umum. Tak digalakkan. Kerana dia satu perbuatan yang bangga, yang macam tak nak tempat orang lain sujud, aku tak nak sujud, kotor macam tu. Dia ada rasa ego tu ada sebab bawa. Kenapa buat macam ni? Kotor orang pijak tu. Kan ada belagak tu. Tiba nak letak kepala kat bumi, dekat lantai, boleh ke rasa hina dalam keadaan perangai macam tu? Tak boleh. Sebab tu biarlah. Kotor. Maksud kotor tu bukan kotor najis. Kotor debu, kotor tu lah. Kotor najis memanglah kena lapik. Kotor ni, kotor orang pijak. Dia terbayang orang pijak kat luar. Air, lepas tu dia ambil wuduk, basah, pijak kat situ. Adalah debu-debu kena. Kaki dia pula hitam.
Lepas tu pijak kat situ. Aku nak sujudkan tempat tu. Bawa sendiri bawa sejadah sendiri. Macam mana nak letak kepala dekat sejadah tu dengan keadaan hina diri? Mana boleh? Perbuatan tu pun dah belagak. Jadi ya, tak cantik sangat kalau bawa sejadah sendiri. Tak cantik. Ataupun bawa ridak, lepas tu lapik dengan ridak. Tak, sangat tidak cantik. Tak sampai hikmah sujud tu. Sebab luar nampak perangai tu pun perangai macam tu. Dan jangan tebal-tebal. Imam paling jeng kali. Imam balik orang lepas satu deret sampai 3-4. Tak boleh buat apa kan tu. Tak boleh buat apa lah. Tapi kalau jangan tebal-tebal, biar terasa sakit-sakit tu sikit. Sebab nak hina kan. Macam mana nak hina? Letak kepala dekat sejadah, hilang dahi. Nak cari bulu kening selak. Mana bulu kening? Baru jumpa. Apa? Iran punya lah. Power-power tu kan. Bukan yang made in India macam kita ni. Made in India. yang jenis tubuh-tubuh yang mahal-mahal tu kan. Tak cantik juga. Tak cantik. Tapi kalau pakai, tapi dapat rasa kehinaan, tak ada masalah. Tu lah. Bukan tak cantik kerana dia mahal ke tidak. Tak cantik tu tak sampai hikmah kerana perbuatan tu payah nak dapat rasa hina tu payah dengan kita beli yang kenapa? Sejadah nak bertemu Allah, nak menghadap Allah, kenalah mahal-mahal. Menghadap orang lain boleh mahal-mahal, jumpa nak bisnes boleh pakai kereta mahal-mahal, beli lah berapa? 300 sejadah dia. Bagus tu. Cuma ketika sujud tu dapat tak rasa kehinaan? Dapat, silakan. Malah bagus lagi. Nak bertemu Allah, biar mahal semua. Baju mahal semua mahal. Tapi kena rasa hina tu lah. Tapi dengan pakai baju mahal ataupun sejadah mahal, tak rasa hina, tak guna. Tak boleh lah. Pakai yang biasa je. Okay? Dan dia kata 3 kali. 3 kali kan? Subhana rabbil a'la 3 kali, subhanallah azim wa bihamdi 3 kali, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Itu minimum. Jika jadi imam, makruh lebih pada 3 kali. Jadi imam makruh lebih pada 3 kali. Sembahyang munfarid, sembahyang seorang, maksimum 11 kali. Boleh maksimum 11 kali. Lebih pada tu tak dituntut dah. 11 kali maksimum. Jadi imam dia tak ada minimum maksimum. Ini yang sunat hayah ya. Kita bukan cerita sah batal, kita kesempurnaan. 3 kali paling cantik. 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Jika wa bihamdi. Jika subhana rabbiyal azim je 5 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana 5 kali. Sebab wa bihamdi itu kalau wa bihamdi tu dia panjang sikit kan. Jadi lebih kurang macam itulah. Sebab sepatutnya 4 kali. Masa subhana rabbiyal azim 4 kali baru sama dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali dari segi jangka masa tu. Tapi 4 kali makruh dari segi bilangan. Jadi up 5 kali ya. Macam tu. Jika subhana rabbiyal azim baca laju sikit 5 kali. Jika subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Lebih pada tu hukumnya makruh jika jadi imam. Kalau sembahyang seorang, ya 11 kali. Kalau jadi makmum, berapa kali je pun tak ada masalah selagi imam tak angkat kepala. Bukan 3 kali makmum, tidak. Imam yang 3 kali. Yang afdal imam 3 kali, makmum tak kira berapa kali. Bila last makmum? Bila imam angkat kepala. Bukan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, imam tak angkat. Diam. Sami Allah baru pergi. Diam dalam berapa? 2 saat, 3 saat. Pergi. Patutnya terus je. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana makmum. Makmum. Banyak mana pun sampai habis. Sampai imam sami Allah senyap tak apa. Jadi tak semestinya makmum sunat 3 kali, tidak. Makmum seberapa lama imam rukuk. Sembahyang seorang 11 kali maksimum. Kalau sikit lebih, kalau imam ada sebab dia boleh lamakan sikit. Iaitu ketika lamakan sikit. Jika nak tunggu kalau ada dia perasan ada makmum yang masbuk ni lah. Makmum nak datang, dia perasan ada tu. Sebab dia duduk bunyi tapak kaki ke, bunyi duduk usolli ke, bunyi duduk sesuatu, dia perasan ada sunat lamakan sikit. Kita akan bahas bab tu nanti. Dia akan lamakan sikit sebab nak bagi dapat rukuk sekali tu baru dapat rakaat kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu dalam perkara takwa. Itu takwa lah tu, dapat rakaat. Maka bantulah, imam bantu. Jika dapat tahu, jika dapat rasa, dapat agak. Kalau tak dapat, jalan ajalah. Okey. Dan dilebihkan pada rukuknya, kemudian daripada tasbihnya jika munfarid. Kalau seorang tambah lagi. Ini saya sebut semalam tu. Kita punya dunia upgrade. Kereta berapa kali? 5 kali ada tak? Sejak daripada tak kahwin lagi tu. Tak kahwin lagi dah beli kereta dah. Kereta mungkin kereta kecil ke, Wira ke apa ke zaman tu.
Sekarang pakai kereta apa? Dah 3 kali dah, 5 kali dah. Oh, kereta upgrade lah. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim upgrade tak? Ke semayang duk gitu ke? Tu kata dunia kita upgrade. Akhirat kita tak upgrade pun. Lepas tu kita dakwah kita akhirat 50, dunia 50. Itu namanya pembohong. Kita tak upgrade. Telefon berapa kali tukar? Kadang-kadang rosak. Itu tak boleh buat apa. Rosak tukar, okey. Sebab rosak kena pakai, kena beli. Ini yang tak rosak, tukar juga. Sebab ada model baru. Berapa kali? 7 kali? 10 kali? Maknanya upgrade lah. Dulu yang button ABC, button tek 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 kan? Button tu. Sekarang tak payah, swipe tek 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 macam tu. Upgrade kita dulu kepakaran kita dua tangan untuk menaik SMS. Sekarang tak lama lepas tu, selang setahun 2 tahun, kepakaran satu tangan je. Boleh SMS. Lagi lama pakai sambil naik motor, sebelah press sebelah tu. Ya, saya tengok budak-budak ni. Taklah budak sangat, belasan. Ustaz pergi mana? Tangan kau buat apa tu? Masya, tengok jap. Dia tunjuk. Betul pula tu. Dekat 3-4 baris juga dia type. Betul semua, tak salah. Kita saja je. Kita kata, Ustaz pergi mana? Pergi kedai sana nak beli nasi. Tangan dia duduk macam ni. Datang mengajar sini lah Ustaz tanya. Sebab semalam nampak Ustaz tangan duduk macam ni. Kita biar je dulu. Lepas tu cakap, kejap. Kau buat apa ni? Ada kawan, mesej kawan. Jangan tekan. Kejap. Tengok. Saja nak tengok apa yang dia mesej. Betul. Semua betul. Tak terlari je pun. Kita yang nampak tengok ni pun lari. Alamak, kena back balik. Sebab apa? Bukan back apa? Padam, delete balik. Tu kita. Dia maknanya upgrade ke ilmu dia? Ilmu dunia upgrade. Cara bawa kereta dulu manual. Sekarang auto. Semua upgrade. Tapi agama kita, semayang kita daripada umur berapa tahun semayang? 10 tahun lah. Baik lah tu, 10 tahun semayang sampai 60. Subhana rabbiyal azim. Malu pula kita sikit sepatutnya. Tambahlah. Kalau semayang seorang, tambah ni. Baru nak baca Allah. Kalau subhana rabbiyal azim sekali, dapat pahala sunat, zikir, wirid tu dapat, tapi makruh dari segi bilangan dia panggil. Dapat pahala. Maksudnya pahala apa? Pahala wirid ketika rukuk, zikir ketika rukuk, zikir ketika sujud dapat. Tapi dari segi bilangan tu makruh. Jadi dia panggil sunat tapi makruh dari segi bilangan. Bukan makruh. Kalau makruh lain, macam baca Fatihah dekat rukuk, tu makruh. Makruh. Tapi yang ni sunat, tetap sunat dan dia dah baca pun. Malah terangkatlah sunat tu, tapi makruh. Sunat tapi makruh. Makruh apa? Dari segi bilangan. Ambil wuduk. Basuh muka, wajib yang kali pertama. Basuh kali kedua, sunat. Basuh kali ketiga, sunat. Dia basuh muka kali pertama ambil wuduk, wajib, selesai. Dia basuh kali kedua, lepas tu dia berhenti. Wajib, kali kedua sunat. Sunat tapi makruh dari segi bilangan. Dia macam tu. Dia ada dua hukum. Sunat. Yang kedua memang sunat, tapi dalam masa yang sama makruh. Dia panggil makruh dari segi bilangan. Tapi terlepas dah, terangkat dah kesunatan tu. Senang cerita, kalau kita umpama bulu kening yang kita cerita sebelum ni, dah ada dah bulu kening. Cuma tak lebat. Tak lebat sebab sekali. Macam tu lah. Dapat dah. Okey dah sekurang-kurang. Jika semayang seorang, tambahlah Allahumma, lepas subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kalau nak sebelah kali lah. Kemudian tambahlah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu nak buka puasa. Ulang balik. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Baca ni dalam seminggu. Mula hafal dulu tiap-tiap banyak kali, cakap bacalah, hafal dalam 100-200 kali kat mulut. Lepas tu baca ketika rukuk, dia akan gagap biasa, tak sampai sebulan dia akan laju masa baca tu kan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Setengah riwayat wa ma
istaqallat bihi qadami. Wa ma istaqallat bihi qadami. Yang ni dia terus mati alif tu kan. Wa mastaqallat bihi qadami. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashya'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, maksud dia aku rukuk untukmu, aku beriman denganmu, aku beragama Islam keranamu, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan apa yang ditanggung oleh kakiku kepadamu. Tu maksud dia tadi. Maksud okey. Ketika sujud pula tambah lagi. Jika sembahyang seorang, tambah lagi. Sebenarnya jadi imam pun boleh dengan syarat makmum setuju. Imam boleh dengan syarat beritahu. Kita baca panjang tak? Kita baca rakaat pertama surah Baqarah, yang kedua Ali Imran. Setuju? Setuju. Bagus itu. Mesti wali-wali. Semua setuju. Kemudian kata dia masa rukuk pun kita baca panjang masa sujud panjang-panjang sembahyang. Setuju. Okey, yang tu boleh lah. Imam boleh lah. Tapi secara umumnya memang cakap setuju tapi dalam tekak. Setuju. Okey. Lepas tu hilang kat belakang. Imam seorang tinggal. Standard tu. Masa sujud baca apa? Maka dan demikian lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih 2 sujud. Subhanallah wa bihamdi 3 kali ataupun 11 kali. Kemudian tambah lagi. Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa bika aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksud dia, ya Allah, sujud untukmu, aku sujud untukmu. Denganmu aku beriman, denganmu aku Islam. Mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakan, membentuk rupa, yang memberi pendengaran dan penglihatan kepadanya. Maka berkatlah Allah yang mana ia adalah sebaik pencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka berkatlah Allah. Kelakar lah sikit makna. Maka tabarakallahu dengan keberkatan Allah. Lagi cantik tak? Tapi orang bahasa lama. Maka berkatlah Allah yang mana ia adalah sebaik pencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka dengan keberkatan Allah itu yang sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik pencipta, kan? Itulah. Tapi maka berkatlah Allah. Pelik sikit bunyi bahasa lama. Okey. Baca, sunat baca. Apal, baca 100-200 kali je. Lepas tu tergagap-gagap ketika sujud. Standard tu mula-mula. Tak sampai sebulan dia akan laju. Dia akan laju. Tambah-tambah yang ini sujud. Sebab kita biasa baca ketika sujud tilawah, kita esok sujud tilawah. Oh, jangan lupa pagi esok kita bincang berkaitan dengan sujud tilawah, hukum-hukum sujud tilawah, baca ayat sajadah, pagi sunat, pagi itu sunat, subuh, pagi subuh sunat baca surah sajadah insan dan sebagainya. Kita akan bahas berkaitan dengan hukum tu secara detail yang kita tangguh. Yang ke berapa tah? Kita tangguh yang hari tu kan? Yang tu. Kita tangguh yang nombor 7 tu. Dan pada subuh Jumaat alif lam sajadah dan hal ataka tu kan kita tak syarah yang tu, nak syarah pagi esok. Saya lupa, baru teringat pagi esok subuh, lepas main subuh kita akan kuliah subuh tu esok cuti, maka kita akan bahas berkaitan tu sampai habis, sampai sejam. Okey, habis. Dan yang 8 pula kau apa dah? Oh, okey, cantik cantik, cukup masa. Dan setengahnya mengucap sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Itulah. Itu maksudnya. Dia digelar tasmi' i'tidal. Kalau Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar namanya takbir intiqal atau takbir intiqalat. Ketika Allahu Akbar namanya takbir intiqalat juga. Sujud nak duduk namanya takbir intiqalat juga. Tapi daripada rukuk kepada i'tidal dipanggil tasmi' i'tidal. Tasmi' i'tidal. Itu gelaran dia lah. Okey. Jadi sami'allahu liman hamidah adalah tasmi' i'tidal. Bila nak baca ni? Dia kata serta permulaan angkat kepala. Serta permulaan angkat kepala. Serta tu samalah, tak kala, beserta, on the way, sama. Sama. Jadi tasmi' i'tidal ni dia ada satu lagi kelebihan dia daripada Abu Hurairah. Dia pernah dengar, dia kata Nabi SAW pernah bersabda macam ni, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah. Bila imam kata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katalah, maka jawablah, Allahumma rabbana lakal hamd. Hadis ni mazhab Syafi'i tak sabit.
Tak sabit dengan maksud, tak dipakai untuk buat hujah ketika sami Allah liman hamidah. Ini mazhab Hanbali punya. Cuma kita bukan nak hukum istinbat hukum. Kita nak ambil hadis ni je. Nak faham berkaitan dengan hukum, tak mazhab Syafi'i tak ambil hadis ni. Kerana idza qala al-imam sami Allah liman hamidah, bila imam kata sami Allah liman hamidah, faqulu, maka jawablah, maka katalah Allahumma rabbana lakal hamd. Itu bukan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i tak jawab. Tak jawab imam tak jawab zikir imam, wirid imam, dia tak jawab sami Allah liman hamidah. Maka makmum pun dengar, makmum menjawab Rabbana lakal hamd. Tidak, itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Macam dekat Mekah kan, kalau ada mubaligh dia biasa hari Jumaat, hari bulan Ramadan tu kan ada sami Allah liman hamidah, imam slow aja, dia Rabbana lakal hamd kan, yang bising tu kan. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab sini bukan jawab. Bukan. Sami Allah liman hamidah adalah zikir perpindahan rukun. Rabbana lakal hamd adalah zikir i'tidal. Kita akan bahas kat bawah tu nanti. Jadi jika imam sami Allah liman hamidah, makmum juga sami Allah liman hamidah. Cuma kita bukan nak ambil hukum tu, saya nak ambil yang lain. Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu, kata Nabi, Allahumma rabbana lakal hamd, maka jawablah Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu. Ini antara, kejap kita berhenti kejap. Ini juga antara yang biasa saya sebut ulang-ulang daripada dulu sampai sekarang. Kita tak boleh ambil Quran hadis direct. Kena masuk mesin fiqh dulu. Tak boleh ambil hadis amal. Ambil hadis tak boleh. Tak boleh amal macam tu. Kita akan sesat. Kalau benda-benda simple macam ni, benda sunat, taklah sampai sesat. Tapi akan salah dari segi mazhab kita. Kalau benda tu besar, boleh jadi sesat. Benda tu besar lah. Macam minum arak ke apa, benda besar. Sebab dalam Quran sebut wala la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang jangan kamu mabuk ketika kamu sembahyang. La taqrabus salah, jangan kamu hampir kepada sembahyang, jangan kamu sembahyang. Wa antum sukara, ketika kamu mabuk. Jadi maknanya ketika tak sembahyang boleh mabuk? Boleh. Quran juga. Ambil direct, sesat lah. Quran, hadis tak boleh ambil direct. Dia kena masuk mesin fiqh. Ini yang baru viral sehari dua ni. Usul fiqh tu dia. Saya tak nak guna perkataan usul fiqh, nampak macam hebat sangat. Tak payah kita guna bahasa-bahasa kampung untuk faham. Buat apa hebat usul fiqh, benda usul fiqh. Orang mengaji je tahu usul fiqh. Baik, senang cerita, mesin fiqh. Itulah. Jadi dengan hadis apa tadi masuk mesin fiqh, keluar 4 pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan sebagainya. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Keluar. Ambil yang mazhab Syafi'i. Bukannya kita ambil hadis kita amal. Takkan boleh. Sesat kita. Kalau benda tu besar. Kalau benda tu kecil, sunat yang kita kata sunat tu sebenarnya tak sunat. Kalau benda kecil lah, taklah sampai sesat. Macam ni benda kecil. Kalau ada lebih lagi benda-benda yang besar, dia mesti masuk mesin fiqh. Kebetulan pula kita ulang daripada dulu lagi, tiba-tiba sehari dua ni viral pula pasal usul fiqh. Siapa yang tahulah, tak tahu biarlah. Benda tiba-tiba ni memang viral lah 2-3 hari ni. Memanglah kena masuk usul fiqh. Memanglah, kalau tidak macam mana nak ambil, nak istinbat, nak ambil hukum daripada Quran? Gila apa nak ambil hukum daripada Quran? Bunyi macam apa pula? Nabi tinggalkan kepada kita kan Quran dan sunnah. Kamu berpegang dengannya, kamu gigit dengan gerham Al-Quran dan sunnah, kamu takkan sesat. Nabi kan cakap, iyalah. Tapi kita faham ke? Kita faham ke bahasa Quran? Kita faham ke cara nak istinbat ilmu-ilmu mengeluarkan daripada Quran dan hadis? Tak cukup. Jadi bila tak cukup, memang kita pegang Quran. Iaitu kita pegang dengan orang yang mana orang tu yang faham Quran. Yang nama orang tu Imam Syafi'i, mungkin Imam Nawawi, mungkin Imam Rafi, mungkin Syekh Ramli, mungkin tengok mujtahid tarjih ke apa sebagainya lah. Kita dah ulang lama, alhamdulillah. Sekarang ni jadi viral, orang makin faham. Bagus tu. Jadi dalam hadis ni kita tak nak ambil yang faqulu Allahumma rabbana lakal hamd tu. Kita nak kata fa innahu, Nabi sambung, man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang muafakat sebut rabbana lakal hamd dengan malaikat, maka dia akan diampunkan dosa yang lepas. Jadi maksudnya kita faham, jika kita rabbana lakal hamd sekali dengan malaikat, maka akan diampunkan dosa kita. Macam amin juga kan, samalah juga tu riwayat lain katakan bila imam amin, maka hendaklah amin dengan imam. Jika kerana makmum amin sama dengan malaikat, yang mana imam pun sama dengan malaikat, maka diampunkan dosa. Lebih kurang macam itulah hadis ni. Jadi maknanya kat sini rabbana lakal hamd kena biar sama dengan malaikat.
Apa tanda amin sama dengan malaikat? Tanda. Kita dah mengaji dah tu baru ni. Baru je. Apa tanda amin kita sama dengan malaikat? Tanda dia imam amin, kita amin dengan imam. Kerana malaikat akan tiru imam. Imam A je, malaikat akan A. Walaupun kita tak dengar malaikat, kita tak tahu malaikat, tak dengar malaikat amin, tapi kita tahu melalui imam. Kerana malaikat jadi makmum, malaikat takkan jadi imam, jadi makmum. Malaikat takkan imam tak amin, dia amin dulu. Tidak. Dan tidak juga imam dah amin, dia bawa A. Tak juga. Jadi imam A, dia A. Jadi kita boleh tahu macam mana nak tahu malaikat amin. Dengan cara imam A. Imam A maknanya malaikat pun dah A. Kita nak ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kita pun A sekali dengan imam. Sebenarnya bukan dengan imam, kita A sekali dengan malaikat. Sebab tu diampunkan dosa. Sebab tu imam dan dalam dalam semua pergerakan dan perkataan ketika jadi makmum, mesti imam kena pergi dulu. Mesti imam kena baca dulu. Semua semua kecuali best sikit bunyi tu kan. Semua imam dulu. Takbir imam dulu. Semua imam dulu. Semua rukuk imam dulu, sujud imam dulu, baru makmum pergi. Semua kecuali satu je. Amin sama. Kenapa nak sama? Kerana nak amin dengan malaikat. Mana buktinya? Nabi kata siapa amin dengan imam amin, dia amin bersama imam, maka amin dia sama dengan malaikat. Itu dia punya tanda. Habis ni sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, nak bagi sama dengan malaikat, apa tanda dia? Tanda dia. Tandanya yang pertama kena berdiri dulu. Rabbana lakal hamd tu kena berdiri. Nantilah kita tengok tu, nanti kita akan bahas bawah. Ada tanda dia, iaitu apabila imam sami'allahu liman hamidah kan, maka makmum tadi dah bermulalah standby untuk Rabbana lakal hamd dalam keadaan makmum tadi sami'allahu liman hamidah juga. Sunat mazhab Syafi'i. Bukan jawab, tidak. Jawab tu mazhab Hanbali. Jawab kan. Tapi ada orang amal seperti perasan. Kita imam sami'allahu liman hamidah, dia Rabbana lakal hamd. Dia jawab terus kan. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tidak. Sami'allahu liman hamidah, makmum sami'allahu liman hamidah juga. Sebab dia tasmi' i'tidal. Sunat berzikir tu ketika dalam perjalanan on the way tu. Sunat. Kalau tidak, makmum diam ajalah. Bila diam, aku kan kata diam, dia dalam sembahyang tak ada tempat diam. Dia ada tempat baca ataupun tempat dengar. Dengar aje. Ketika imam sami'allahu liman hamidah, dia baru nak gerak, tak ada bunyi apa-apa. Jadi dia pun kan, jika ambil pendapat yang kata jawab imam Rabbana tu jawab, tak ada sami'allah, makmum tak ada sami'allahu liman hamidah. Kalau pendapat tu, jadi ketika rukuk nak tidak senyap jelah, sebab Rabbana lakal hamd. Jadi mazhab Syafi'i dia tak ada tempat kosong. Dia mesti ada baca ataupun dengar. Ketika imam baca surah, tak baca apa-apa tapi dengar. Jadi dia tak ada kosong, dia tak ada ruang kosong. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Imam tak bangun lagi. Kan sebut tadi, sampai banyak mana pun makmum. Janji jangan ada ruang kosong. Ada kosong diam aja. Syaitan main masuk. Terus fikir bukan-bukan. Fikir mengayak. Dia tak boleh berhenti. Hanya boleh berhenti ketika imam baca surah je. Itu pun dengar imam. Kerana dengar. Dan tak disunatkan untuk baca sekali dengan imam, walaupun gerak bibir sekalipun. Biasa solat tarawih, kita berkati jadi hafal ayat ni kot, baca juga. Kadang-kadang bunyi sikit-sikit, kadang-kadang gerak bibir je. Tak sunat pun, ikut imam. Dengar ketika imam baca surah, dengar. Waktu tu tak apa diam, sebab dengar. Okey. Apa dia? Tak dengar tayat akhir. Imam baca. Itulah. Ada baca juga. Habis nak baca apa ni? Habis nak baca apa? Kita dah habis tayat akhir dah. Imam tak habis lagi tak? Tak habis salam. Tak ada diam. Kalau diam, syaitan main masuk dah. Mazhab Syafi'i, dia tak ada waktu diam. Habis tu nak baca apa tu? Kama sallaita ala Ibrahim. Dah habis dah. Allahumma fil ma qaddamtu. Kat bawah tu ada. Dah habis dah. Ya muqallibal qulub. Dah habis dah. Baca doa sendiri. Macam doa semayang tu. Jangan bahasa Melayu aja. Bahasa Melayu betul. Jangan bahasa Melayu aja. Baca yang kita duk baca tu. Allahumma fili wali walidayya. Baca. Apa lagi? Baca. Sampai imam salam. Tak ada kosong. Sebab ujung tu doa banyak mana pun tak apa. Lepas Hamidum Majid tu. Yang penting jangan diam kejap je. Tup. Biar. Dia akan pergi. Sayyidina Ali pernah dicabar oleh Nabi untuk semayang biar khusyuk. Sebab Sayyidina Ali memang khusyuk semayang. Nabi cabar. Dia pun semayang. Semayang dan khusyuk. Sampai ke last minute, sampai ke apa dia panggil? Garisan penamat dah. Nak salam dah. Wah, Aku daripada awal takbir sampai ke salam khusyuk.
Dia pun terfikir. Sebab Nabi kata nak bagi hadiah jika khusyuk. Ketika dia fil alim nikah Hamidum Majid tu khusyuk tu, dia terfikir, agak-agak Nabi nak bagi serban ke apa? Salam, lah minit kalah. Kalah di garisan terakhir. Sebab apa? Sebab diam kejap je, habis. Akhirnya Nabi kata, engkau tak khusyuk juga yang terakhir tu. Tu pun dah hebat dah tu. Sembahyang direct khusyuk. Cuma sebelum salam tu kejap, 2-3 saat dia yang tak khusyuk. Tapi Nabi kata, aku cabar kau untuk khusyuk daripada awal sampai akhir. Kena kira dia boleh lah buat. Dia teringat Nabi nak bagi serban hadiah. Sebab Nabi kata nak bagi hadiah tu kot. Baru bagi salam. Apa dia panggil? Kalah di garisan penamat. Okay. Maka habis. Dan berhati-hati semasa menyebut. Saya biasa juga dengar sebab dia duduk sebelah dululah rapat-rapat. Sekarang tak boleh dengar dah. Dia cakap apa? Makmum yang lain cakap apa? Sami Allah. Sami'a. Bila macam tu tak gunalah, sebab dia bukan wirid yang disuruh. Yang suruh sami' itu adalah dengar. Bukan amzah. Sami' bukan. Ain, sin, mim, ain. Jadi sami'allah. Jadi tekanlah sikit. Kalau tak walaupun tak berapa nak ain sangat pun, biarlah ain sikit. Janganlah alif ataupun hamzah. Sami'allah, sami'a. Biar tekan sikit. Sami'allah. Jadilah wirid je kan. Tak payahlah sampai macam Quran. Ain, lagi dalam, lagi. Ain, dalam lagi. Sini. Tak apalah, itu Quran nak cantik. Ni zikir. Cuma biarlah ada bunyi a dengan a tu ada beza sikit. Walaupun sikit jadilah. Janganlah sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Tekan sikit. Sami Allah. Jadilah. Yang cantiknya ain sungguhlah. Sami Allah, ain sungguh. Sami'a tu paling cantik. Tapi bila kita tak peduli, kita rasa benda tu biasa dan tak pernah mengaji pun sami Allah. 3 orang je. Oh, sami Allah. Okey. Sampai daripada kecil, sampai umur 7 tahun, sampai umur 70 tahun. Duduk pakai yang dengar masa umur 7 tahun tu. Imam kata sami Allah, dia sami Allah juga. Itu yang jadi macam tu. Kalau belajar macam ni, dia akan tahu tu. Sami'a. Bujak apa tak pernah belajar macam ni? Sebab tak pernah belajar sami Allah. Atau tak pernah belajar semayang. Belajar. Tak nak belajar, tak pernah belajar berkitab semayang. Belajar tak habis. Macam tu lah. Sebab ada orang semua kata musolli pernah belajar. Habis. Bila saya tanya, Bahjah Mardiah ada? Tak belajar. Mahbub Mahbib tak ada dalam kitab musolli. Padahal kat belakang ni dah tahu dah. Bohong tak habis pun. Belajar macam mana pun tak tahu. Kalau belajar dia kata Sami'allah. Sami' maksud dengar. Sami'allahnya Allah mendengar. Liman hamidah, pada sesiapa yang memujinya. Okey, kemudian hati-hati sebut tu. Dan hati-hati juga, dan ini pula saya pernah dengar juga, dia jadi imam pula tu dekat negeri yang Pasir Berdengung. Macam mana? Sami'allahu liman hamidah. Oh, jeng gua. Hamidah. Sebab mungkin mula nak bahan orang. Mungkin ada dia kenal mana-mana Hamidah kot. Nama Hamidah tu dia bukan Hamidah, bukan Hamidah. Kalau nama orang pun Hamidah. Bukan Hamidah, bukan. Jadi Hamim dal ha, Hamidah. Bukan Halif mim dal ha, Hamidah, bukan. Ni nama orang lah. Sebab Hamidah lah, dia tak ada panjang-panjang je. Hamidah. Ataupun ada juga jumpa je ni, Sami'allahu liman hamidah. Macam tu. Sami'allahu liman hamidah. Mana ada panjang kan? Hamidah. Yang panjang-panjang belakang tu orang Melayu je, orang lain tak ada. Bangsa lain tak ada, bangsa Melayu je ujung-ujung belakang. Assalamualaikum. Tu orang Melayu je. Hamidah. Belakang panjang belakang. Alif atas a, ba atas ba, ta tak ada ujung. A, ba. Macam mana dah nak ingat lah. Akhir sekali sampai ke sudah salah. Sampai ke sudah. Salah dari segi bacaan tu. Macam Attah macam mana? Lupa dah. Ada biasalah orang baca salah sebab tu panjang kan. Kemudian apa lagi yang? Okey, asal usul. Apa? Cina Indah ni bunyi pelik. Allah Kalau Allah Allahu Akbar, itu biasa orang Cina, India kot. Cina pun ada. Jarang saya biasa India, Pakistan, kadang-kadang Bangladesh,
Kadang-kadang kalau kita India yang baru masuk Islam, lagilah kan, ini cerita India real kan, dia Allah tu, Sami Allah, dia sepatutnya taghlis ataupun tafkhim, tebal kan, sebab nak membesarkan Allah. Sebab Allah tu asal daripada al-ilah. Al-ilah itu ilah, la ilaha itu Allah asal ilah, tambah alif lam jadi al-ilah. Kemudian nak memudahkan sebutan bahasa Arab, buang i itu jadi Allah, Allahu. Kemudian taghliskan dia, tebalkan dia Allah pula. Allah tebal. Tapi sebenarnya ilah itu sebenarnya. Allah tu asal pada ilah. Dan dia sebelum jadi Allah, dia jadi Allah. Memang macam tu. Alif lam al, lepas tu lam Allah. Kalau kita kalau kita baca Quran ke apa, dia memang bunyi Allah. Tapi bukan yang Allah ni lah, bukan Ismul Azam ni, bukan Allah ni, bukan yang lain. Alif lam lepas tu lam. Kita tak bunyi Allah, tak ada, kita akan bunyi Allah. Hanya Allah je yang jadi tebal. Kalau ikut tajuk yang asal, tak tebal. Allah. Tapi kenapa tebal? Sebab dia ada hukum asal lah. Sebab Allah tu nak membesarkan dan sebagainya. Cuma kalau ayat yang lain yang bukan Allah, alif lam lam, tapi tak ada ha lah. Alif lam lam, jadi Allah tau. Allah. Okey. Jadi bila macam tu, maknanya sebutan asalnya adalah Allah. Jadi orang India Allah sah, tak ada masalah. Sebab itu adalah sebutan yang sebenar juga. Sebelum dia berubah 5 kali. Allah tu berubah 5 kali. Nak jadi Allah tu berubah 5 kali daripada ilah. Tambah al-ilah dan sebagainya, akhirnya jadi Allah 5 kali. Dan perubahan yang sebelum tu, sebelum Allah adalah Allah. Itu adalah Allah juga. Maka sah. Malah tak makruh pun bagi dia. Dan kebetulan lidah tebal, lidah jenis memang tak boleh sebut. Masya-Allah. Masalahnya kita bila berkawan, kita elok-eloknya masya-Allah. Berkawan dengan dia, lepas tahun jumpa bawa balik keluar ada lagi dakwah betul. Okey jumpa lagi insya-Allah. Apa hal pula orang Melayu insya-Allah juga dia follow, tak payahlah follow yang tu, follow yang lain. Dah elok-elok kau sebut insya-Allah. Jangan insya-Allah dia jadi insya-Allah. Itu dah orang. Tapi tak ada masalah. Sami Allah tak ada masalah. Tebal tu sunat aja, tebal tu. Dia panggil tafkhim dengan taghlis. Sunat, tebal. Sunat. Jadi sami Allah tak ada masalah. Jadi sami Allah. Jadi okey, cerita dia sikit. Ketika sami Allah liman hamidah ni, Sayyidina Abu Bakar dia datang lambat sikit, sebab dia datang awal dah. Tiba-tiba ada perempuan, orang tua duk jalan tongkat. Dia nak potong, dia beradab. Sayyidina Abu Bakar ni beradab. Orang tua dia tak potong. Dia tunggu. Padahal waktu asar ni, Nabi dah mungkin dah azan, mungkin dah hampir nak semayang ni tu. Slow, tunggu, jalan belakang dia. Sampai kan Nabi dah semayang. Dia tak tahulah, tapi dia tunggu. Akhirnya sampai ke masjid, rupanya orang Yahudi dia kona. Allah. Kalau tahu potong tadi ikut. Okey. Bila masjid sampai dia tengok Nabi tengah rukuk. Maksudnya rakaat pertama. Dia kata alhamdulillah. Maksudnya lega, alhamdulillah, syukur pada Allah, dapat masbuk, dapat rakaat lah maksudnya. Bila alhamdulillah dia pun Allahu akbar kan, masbuk, dapat rakaat kan. Dia alhamdulillah dulu. Maknanya segala puji bagi Allah, aku bersyukur pada Allah. Maka ketika rukuk tu Jibril turun. Jibril kata sami'allahu liman hamidah. Jawab Sayyidina Abu Bakar. Allah mendengar pujian. Itu kata tiba-tiba apa bendanya Allah mendengar pujian tu. Allah mendengar pujian Sayyidina Abu Bakar tu. Jadi Jibril kata kat Nabi ketika dalam sembahyang turun wahyu, kamu bacalah zikir tu, tasmi' i'tidal tadi di dalam sembahyang kamu bermula. Sebelum tu Allahu akbar. Dulu sebelum tu Allahu akbar. Maka i'tidal pun Allahu akbar. Bermula peristiwa ni sami'allahu liman hamidah, bermula cerita ni. Kerana tu juga dia ambil hukum asal ketika solat gerhana. Solat gerhana yang afdal ada 2 rukuk, ada 2 qiyam. 2 rukuk dan 2 qiyam. Maksudnya baca Fatihah, lepas tu surah Qaf. Itu yang sunat. Kemudian rukuk. Lepas tu bukan i'tidal, qiyam balik kan. Baca Fatihah, lepas tu surah Qamar. Ambil. Itu dah gigil lah kepala lutut.
Lepas tu rukuk. Lepas tu bawa i'tidal. Kan? Rakaat yang kedua, rakaat yang kedua pula bangun Fatihah, Waqiah, rukuk. Lepas tu qiyam sekali lagi. Fatihah wasyamsi wadhuhaha. Bagi pendekkan ayat tu. Rukuk. Lepas tu i'tidal, habiskan sembahyang. Itu dia panggil solat gerhana. Sama ada gerhana matahari, gerhana bulan sama. Tapi lama lah. Saya pernah buat. Memang gigil lah ada orang kat belakang tu. Okey. Cuma nak kata ketika rukuk yang pertama, kemudian nak bangun tu sami Allahu liman hamidah ke Allahu akbar? Untuk qiyam yang kedua, Allahu akbar. Bukannya sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu hamidah ketika rukuk yang kedua nak ke i'tidal. Sebab tu nama tasmi' i'tidal. Jadi baca Fatihah, surah Qamar, Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar. Lepas tu Fatihah, surah yang kedua, tak kisah, sebenarnya tak kisah kuliah kulhu pun boleh, saja je, itu yang afdal. Kemudian rukuk, baru sami Allah liman hamidah. Kenapa boleh Allahu akbar? Ambil hukum asal, iaitu asalnya macam ni, Allahu akbar. Ambil hukum asal. Okey, malaikat Jibril. Okey, jadi sebenarnya malaikat Jibril tahan Nabi. Nabi rukuk lama waktu tu, lama sikit. Taklah lama sungguh, tapi lama sikit. Tak boleh bangun, tak boleh bangun. Nabi nak bangun tak boleh. Jibril tahan. Dan Jibril tahan matahari. Matahari sekali Jibril tahan. Dan untuk meraihkan Sayyidina Abu Bakar yang respect dekat orang tua, yang akhirnya alamak orang Yahudi rupanya. Dan bila macam tu jadi syariat kat kita lah. Jadi syariat macam mana? Apabila imam tahu makmum ada yang perjalanan ataupun kira senang kalau tunggu 3-4 saat kot, paling banyak pun 5 saat pun dah lama rasanya. Tunggulah. Tunggu sekejap. Jika tahu makmum nak takbir, jika tahu makmum tengah jalan, kalau dulu kan mengaji dulu senang je tahu. Dia punya lantai dia kayu kan, dung. Sabar kejap, lama sikit. Lama tu maksimum 11 kali juga. Padahal jadi imam tak boleh 11 kali, makruh. 3 kali aja. Kan subhana rabbiyal azim 3 kali. Tiba-tiba dalam keadaan ni maksimum boleh 11 kali. Sebab ada sebab tadi nak tunggu. Okey. Daripada peristiwa ni maknanya boleh tunggu makmum. Hujah dia ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu dalam perkara takwa. Dan sama juga boleh tunggu ketika tahiyat akhir. Tahu ada orang baru masuk sembahyang, dia dah fil alamin innaka hamidum majid. Nak salam dah ni, dia perasan ada orang masuk. Dia ada orang kan. Dia pun baca doa sikit-sikit sebab nak bagi orang tu takbir untuk dapat jemaah. Dapat ni jemaah lah. Dapat pahala jemaah. Tunggu. Pun boleh tunggu juga. Ada satu lagi kita bahas yang kali lah, yang ketiga, sujud yang kedua biar lama sikit untuk memberi peluang kepada makmum masbuk yang tak sempat habis Fatihah. Tu bahas lain. Makmum masbuk yang tak sempat habis Fatihah. Sujud yang kedua tu imam sunat tunggu juga. Itu kita bahas pagi subuh. Okey. Okey. Maka boleh cukup ni. Maka apabila berdirinya dibaca, berdiri baru baca Rabbana lakal hamd. Bukannya berdiri masih lagi sami Allah, bukannya berdiri sami Allah liman hamidah, tidak. Macam ni kan? Sami Allah liman hamidah, tidak. Kerana sami Allah liman hamidah nak dapat pahala dia kena baca ketika ni, ketika on the way. Jika dia baca ketika qiyam, ketika i'tidal, tak dapat pahala. Sebab itu bukan tempatnya. Boleh tak sami Allah dia qiyam, dia i'tidal sami Allah liman hamidah, dia pergi baca kat situ subhana rabbiyal a'la bihamdi. Boleh? Apa hukumnya? Batal? Tak. Habis tu tak dapat pahala. Subhana rabbiyal a'la tak pahala. Sebab itu bukan tempat dia. Tempat dia kat sujud. Kau baca kat i'tidal apa hal? Sama. Sami Allah liman hamidah bukan kat sini. Kat sini. Kat sini. Tu. Kat situ. Tiba-tiba kenapa pergi baca dekat sini, iaitu mungkin dia ambil kat sini kot. Sami Allahu liman hamidah. Bukan tempat dia. Maka tak dapat pahala. Sebab bukan tempat. Maknanya ketika bergerak, itulah sami Allah liman hamidah. Kalau ujung-ujung tu okeylah, halal lah. Macam biasalah, macam kita bahas sebelum ni kan, semalam 2 hari lepas kan. Ujung-ujung sami Allahu liman hamidah. Hamidah tu dah berdiri. Sebab kita nak tepat-tepat tu payah juga. Sikit-sikit tu okey, halal lah. Boleh lah terima. Yang paling cantik sami Allahu liman hamidah. Tu cantik. Tapi payah kadang-kadang
Macam ni baru sami Allah. Biasalah, bukan senang nak tepat-tepat. Tapi tak apalah. Sami Allahu liman hamidah. Okey. Walaupun midah duduk kat sini dah. Sebenarnya dah kat sini. Dah bukan midah. Sikit-sikit tu okeylah. Nak macam kita nak tepat-tepat tu pun payah. Tapi yang tak naknya Sami Allahu liman hamidah. Tu tak nak. Tak dapat apa tu. Tak dapat pahala langsung dari segi tu. Kerana tengok cuba tengok dia panggil tasmi' i'tidal, zikir perpindahan rukun. Jadi buatlah ketika berpindah, jangan setelah berpindah. Kerana ketika i'tidal dia ada wirid lain, zikir lain, iaitu tu. Maka apabila berdiri dia baca Rabbana lakal hamd. Itu wirid dia. Jadi maksudnya wirid ketika berjalan sebanyak sami Allah, ketika perjalanan sami Allah mahmidah. Wirid ketika i'tidal Rabbana lakal hamd. Janganlah buat masuk. Contohnya dia rukuk, lepas tu dia buat masuk wirid yang lain dalam rukuk, mana boleh. Dia masuk wirid subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dalam rukuk, mana boleh, bukan tempat dia. Sama. Kenapa buat dekat i'tidal tu masukkan rukuk wirid zikir yang lain, zikir yang bukan tempat dia, kenapa buat masuk? Tapi ada masuk sikit, tak dan nak bajet, tak apalah sikit tu saya sebut tadi. Ini yang memang sengaja pun. Malah macam ni ada. Sami Allahu liman hamidah. Tu lagi lah. Yang tadi ni Sami Allahu liman hamidah. Hamidah macam tu kat sini. Tak boleh. Kalau boleh dia dah aja. Buatlah, berlatih lah maksudnya. Kalau tidak tak dapat pahala. Kerana macam mana kita baca ketika Allah niat usalli Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Subhana. Leh. Pahala tak? Tak dapat kan? Kelakar kan? Memang kelakar pun. Kena kelakar jugalah. Sami Allah liman hamidah. Tapi tak terasa kelakar pula. Sedangkan kalau macam ni Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelakar. Apa hal kau baca Rabbi fili masa sebelum baca Fatihah? Kita akan gelak. Tapi Sami Allah liman hamidah tak kelakar pula. Sedangkan kelakar sama juga. Saya guna perkataan kelakar. Salah lah maksudnya. Sama kelakar. Tapi tak apa nak gelak pula ini. Sebab biasa buat kot. Takkan nak gelak diri sendiri. Tak tahu lah. Kelakar sama kelakar. Allahu akbar. Amin. Tiba-tiba je. Betul bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin dulu. Kelakar tak? Kelakar. Sama. Bukan tempat yang kau buat apa hal. Sama. Okey. Kerana Allah dah lebih ni. Kerana sikit lagi nak habis dan Munfarid lebih membaca. Okey. Tak sempat stesen, tak sampai, nanti berhenti kena accident pula kat belakang. Allah. Okey. Jadi bila stesen dia nak sampai ni, bila berdiri dia ada wirid lain. Ketika perjalanan zikir lain. Ketika perjalanan zikirnya sami Allah mahmidah, imam sunat kuat. Sami Allah tu sunat kuat. Kalau sembahyang seorang sunat kuat. Macam Allahu akbar dan sami Allah mahmidah kuat kan? Sebab dalam perjalanan. Tapi Rabbana lakal hamd sunat perlahan. Macam subhana rabbiyal a'la. Macam tu juga Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba ketika berdiri, tiba-tiba bunyi kuat ketika berdiri. Lagi pelik. Contohnya dia sujud, amin. Pelik Sebab amin sunat kuat kan? Dia pun amin ketika sujud. Dah lah bukan tempat amin ketika sujud. Dia pergi kuatkan pula. Sama ketika i'tidal, Rabbana lakal hamd senyap. Slow, sir. Yang dibunyi apa? Dia pergi sini pula apa ni? Sami Allahu liman hamidah itu. Sami Allahu liman hamidah. Bunyi ketika berdiri. Sedangkan ketika berdiri ataupun i'tidal kena senyap. Senyap tu masuk bunyi slow, iaitu baca Rabbana lakal hamd. Tu lah sempurna sembahyang macam tu. Okey? Sempurnakan sembahyang betul-betul. Kalau tidak tak cantik itulah. Okey. Jadi apa baca dia? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu yang panjang. Kalau orang dah umur 50 60 elok hafal. Sebab pecutan terakhir. Nak cari pahala bila lagi tak lama dah. Kalau yang muda-muda tu kalau baca grade A. Kalau tak baca biasa adagah nak cepat saja kan orang muda. Tapi kalau umur 50 tu maksudnya hujung-hujung lah tu. Kalau letak lilin dekat kek tu tak cukup dah. Tak cukup dah. Tak cukup lilin dah. Kena bakar-bakar, bakar balik tu, padam balik. Maksudnya banyak dah. Jadi kenalah buat amal banyak sikit. Apa lagi ni? Sebab dah hujung-hujung, pecutan terakhir. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du.
Dan dilebihkan orang yang munfarid. Yang tadi ni, ini baca sembahyang seorang ataupun sembahyang jadi imam, baca ni juga ya. Sunat juga. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di ni adalah ba'du ni adalah ketika jadi imam pun sunat juga. Bukan sembahyang seorang. Sembahyang seorang tambah lagi. Sembahyang seorang tambah. Lepas dah tadi tu, Rabbana lakal hamd, sambung dan sambung lagi ni. Dan lebihkan orang munfarid membaca ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tambah lagi. Tambah lagi. Ini kalau sembahyang seorang. Maksudnya ahli kepujian dan kebesaran paling berhak apa yang diucapkan oleh hamba, sekalian kami adalah hamba-Mu, tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau kurniakan, dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan tiada sebarang usaha yang boleh menghalang habuan seseorang daripada Engkau. Itulah itu makna dia. Sunat ketika berdiri i'tidal, sunat baca tu, sunat i'tidal. Dan sunat juga riwayat yang lain baca yang direka oleh para sahabat. Nabi tak ajar pun, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sahabat yang reka, yang ni Nabi tak ajar. Bila sahabat reka, maka lepas mayang Nabi kata, siapa baca tadi? Mula takut nak mengaku. Kali kedua, kali tiga kena mengakulah. Dia kata, aku yang baca ya Rasulullah. Oh, kalau engkau baca sangat baik, kata. Sebab aku melihat lebih 30 malaikat berlumba-lumba untuk jadi penulis yang pertama atau untuk mengangkat amalan kau kepada Allah. Sebab dengan bacaan kau tadi, maka teruskan baca. Nabi bagi apa panggil? Bagi sign lah maksudnya. Okey, boleh baca. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sebab kerana malaikat, jika dia dapat menyampaikan amal-amal baik yang amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, dia akan naik pangkat. Dia akan naik pangkat, martabat dia akan naik malaikat ni. Sebab tu berebut tu. 30 malaikat berebut nak orang angkat. Sebab amalan tu amalan baik, kata Nabi. Jadi boleh bacalah, boleh baca. Macam kita lah juga kan. Kita berebut-rebut nak share kan. Benda baru share aja. Nak dapat pangkat kat tu. Nak dapat like. Pangkat dah tu. Malaikat dia akan angkat apabila ada benda-benda kebaikan, angkat untuk dapat like. Love, care. Ada 3. Takkan angry kot. Like, nak banyak dapat pangkat. Dapat pangkat dengan bawa. Jadi kita berhenti dekat Allah, tutup dah pula kita. Kita berhenti dekat tanda di mana ya? 16. Dan setengahnya sunat baca kunut. Kunut, dan pagi esok jangan lupa esok, pagi esok kuliah subuh berkaitan dengan sujud tilawah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salatu subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.